Kemudian isteri-isteri Nabi cerita, setiap kali Nabi jumpa setiap isteri, setiap kali tu Nabi bersugi. Subhanallah. Baru isteri seorang pun malah nak beru gigi. Sebab tu tak boleh tambah sampai 4 tu. Nabi SAW diceritakan oleh para isteri, kali nak jumpa isteri mesti sugi dulu, membawa maksud Rasulullah SAW menjaga penampilan dirinya. Dia mesti nak jadi seorang suami yang disenang oleh isterinya, memakai minyak wangi supaya tercium bau wanginya, subhanallah, menjaga hati isterinya dan sebagainya. Hari ini selalu ditekankan isteri kena jaga penampilan, isteri kena bercantik-cantik, berwangi-wangi depan suami. Tapi Rasulullah tunjukkan contoh, beliaulah teladan yang terbaik. Sebab itu Nabi khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Takut tu pecah suara saya kan. Minum air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Nabi, yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya, dan akulah, Nabi kata, orang yang paling baik dengan ahli keluargaku. Ada seorang lelaki yang hebat di pejabat, tapi kalau dia tak hebat di rumah, ia bukan lelaki yang baik. Ada orang lelaki pangkatnya sangat tinggi di pejabat, dia boleh mentadbir ramai dia beratus-ratus, tapi kalau dia tak boleh jadi imam kepada isteri dan anak-anak, dia bukan lelaki yang terbaik. Ada lelaki di pejabat kamai lagi suka gurau senda, sampai orang kata kalau dia tak ada, sunyi pejabat. Tapi bila balik rumah, muka ketat daripada awal sampai akhir. Ramai mana lelaki dengan kawan-kawan kamai lagi beramah mesra, borak-borak sampai takut masa, tapi balik rumah mulut terkunci, tak ada apa nak cakap, 3 patah je. Bang, makan? Ya. Bang, minum? Ya. Bang, tu? Ya. Itulah 3 patah dia. Na'udzubillahi min zalik. Yang lain tengok pun sahaja. Tapi Nabi kata, yang paling baik di kalangan kamu, orang paling baik dengan keluarganya. Saya nak sebut contoh orang perempuan. Kita orang perempuan memek muki memang suka sangat lah nampak-nampakkan sangat. Kalau dah tua tu kan, nak duduk lah ketuaan tu. Kecil hati pula makcik-makcik tu. Maksud saya begini ya, kadang-kadang orang berusia ni, bila dia keluar, pakai lawa. Dia pakai tudung lawa, dia pun pakai bedak apa semua, nampak muda 10 tahun. Tapi bila balik rumah, dia buka tudung dengan rambut menggang, dengan uban putihnya. Lepas tu dia pakai pula baju kelawar yang dah koyak. Kalau suami kata, awak nak terbang mana malam-malam ni? Contohlah kan, tiba-tiba tua 10 tahun, tak jaga penampilan, na'udzubillah min zalik. Kenapa bila di rumah kita takkan selesa? Bang, minta maaf lah ya bang, baju ni lah paling selesa. Yang tu lah. Sebab baju lagi lama pakai, lagi nak basuh, lagi lembut, tak panas bang, minta maaf lah. Duk minta macam tu lah. Patutnya dah boleh jadi kain lap lantai dah. Tapi saya berangin bang baju ni. Memanglah berangin, dah koyak sampai bawah. Tetapi bila nak keluar daripada rumah, kamai lagi melawar, tak fikir pasal selesa, asal kawar. Bila orang tegur, nampak muda lah, tudung ni nampak saya jadi muda, tudung tu lah duk pakai selalu. Kalau tegur, nampak makan macam makin sehat je, tak adalah bau ni yang besar, itu kali terakhir dia pakai. Punya dia pentingan penilaian ataupun pandangan orang luar, tapi dia tak endah pun pandangan mata suaminya. Nabi seorang suami yang sangat jaga penampilan diri pada isterinya. Suami-suami di sini pun tak tahulah macam mana balik rumah, ada baju ke tidak, wallahu alam kan. Dia kata saya yang sadar, tapi sadar dekat perut. Rasulullah SAW, Masya Allah, dia punya jaga penampilan dirinya. Kalau suami nak tengok isteri lawa-lawa cantik-cantik, isteri pun nak tengok suami dia lawa cantik-cantik juga, betul ke tidak? Bersemangat tu, betul. Masya Allah, dikatakan Rasulullah, dia dada perut tu sama. Tapi kita, perut kita off sikit ke depan sikit, Masya Allah. Tetapi seorang lelaki
seorang suami, dia rasa macam nak jaga penampilan dirinya, contohnya nak jaga kesihatannya, dia pun exercise. Sebab exercise juga adalah sunnah Nabi SAW. Dia jaga makan, lepas makan Rasulullah tak duduk terlentang, Rasulullah makan berlebihan. Rasulullah jangan sangat jaga stamina supaya dia jadi seorang suami yang boleh berbakti, yang boleh sama-sama menjaga rumah tangga dengan isteri sebagainya. Masya Allah. Baiklah, di sana ada isteri ni, saya nak pasang memek muka ni ibu-ibu sekalian. Masya Allah. Memek muka kita ni, dia tengok wanita yang bekerja di pejabat, dia suka senyum. Walaupun marah dengan bos dia pun senyum je. Sampai orangnya, sabar betul lah kau ni, aku memang dilahirkan penyabar. Kau ni asyik senyum, kena marah dengan klien pun kau senyum. Aku lahirkan penyenyum. Macam tu. Tapi ramai mana seorang wanita 8 jam di pejabat dia boleh wajah yang manis, bila balik rumah tak sampai 5 minit dia tunjuk wajah yang masam pada suami. Buka je pintu terus berani, bang saya stres hari ni, banyak kerja kat pejabat, awak jangan cari pasal. Subhanallah, 8 jam dia penat, 8 jam dia stres jabat, dia boleh kawal air muka dia. Kenapa dengan suami tak boleh kawal air muka? Bila stres, nak tunjuk stres ni, lagi suami tak tegur, dia tanya pula, awak tak nampak ke stres? Merajuk, tunjuk muka merajuk ni, muncung sampai suami tak perasan. Awak tak perasan ke saya merajuk? Sebab kita ni tak jaga sangat air muka kita terhadap suami kita. Bukan orang lain kita cakap, suami kita. Sebab itu Nabi kata yang paling baik dengan kamu orang baik dengan ahli keluarga. Sebab nak berwajah manis dengan ahli keluarga paling susah berbanding berwajah manis dengan orang lain. Nak menghormati ahli keluarga, nak berakhlak mulia dengan ahli keluarga paling payah. Sebab kita fikir bukan orang lain kita, bukan orang lain anak kita. Jadi kita pun tunjuklah perangai kita yang benar di rumah. Contoh lepas ni kan ada makan-makan, betul tak? Nanti kita tahu orang yang makan-makan semua lemah lembut, sopan je. Ambil dulu, sila. Oh, silakan orang pula kan. Lepas tu makan tu kan kunyah 40 kali, baca doa beria. Lepas makan baca doa lagi. Masya Allah, sakau pun perlahan-perlahan. Tetapi ramai mana orang Masya Allah, makannya kelang kabut. Kadang tak ingat nak baca doa, but semua tuju ke laut. Tak ada seorang pun, tak apa ambil dulu, tak ada. Kat rumah, bagilah mak dulu. Macam tu kan. Lepas tu mana wan-wan, nenek-nenek, nama ramai nenek ni. Balik daripada kuliah, dahagalah pula, teruslah pergi dekat water dispenser tu kan. Masa tu juga minum dalam keadaan berdiri, go. Tiba-tiba dengar cucu berlari, terus duduk. Rupanya jaga akhlak kerana manusia lain. Dia jaga akhlak depan manusia lain. Dia bukan jaga akhlak kerana ikut sunnah Nabi SAW. Di sana ada larangan Rasulullah tentang makan jangan berdiri, minum jangan berdiri. Lepas tu kajian sains pula telah buktikan betapa baratnya apabila minum dan makan berdiri. Allahu Akbar, subhanallah. Satu ketika ada seorang kanak-kanak dalam keadaan lapar, terus datang hidan. Ketika itu Nabi dah nak makan dengan sahabat, dia terus hulurkan tangan, naik makanan. Lalu Nabi buat apa? Nabi pegang tangan kanak-kanak tersebut. Nabi kata, Samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Nabi kata, sebutlah nama Allah, makan guna tangan kanan dan ambil yang dekat dengan kamu. Ini sunnah Nabi SAW. Contoh kita makan dalam hidangan, masing-masing ambil yang dekat dulu. Yang dekat ada sayur, ambil sayur. Yang ada dekat dengan ikan kering, nasiblah, ambil ikan kering dulu. Ada dekat tu dengan sambal belacan, ambil sambal belacan dulu. Supaya semua tak berebut untuk ambil lauk. Dah ambil sikit-sikit, lepas tu barulah bergilir. Masya Allah. Sebab itu bila Nabi tunjukkan contoh, nak tegur anak kanak-kanak, kena kasih sayang. Kita kadang-kadang bila cucu kita terus nak ambil makanan sebelum kita rentap tangan dia, basuh tangan dulu kita. Itu bukan ikut sunnah Nabi. Nabi bila dengan orang lapar, dengan kanak-kanak, dengan orang tua bahkan, Nabi pegang dulu. Nabi pegang, lalu Nabi nasihat yang baik. Kalau orang dah sentap tangan kita, dah hilang selera. Satu ketika di dalam hidangan, sebab lepas ni nak makan kan, siang pula, dah bergerak belum tahu tadi.
Oh, dah bergerak dah. Masya Allah, subhanallah. Sebenarnya terjadi pula tazkirah tentang sedekah tadi. Duk kat mana dah tabung? Sampai belakang. Sadi tu mungkin ada yang senyum depan tabung. Okey, okey. Kita kata kenapa senyum? Senyum itu sedekah. Di labung lalu dia senyum je dekat tabung. Masya Allah, subhanallah, akbar. Okey, nanti saya nak sebut pasal sedekah lagi, insya-Allah. Tahu tu tabung tu bergerak ialah. Tadi cerita pasal pencen kubur tu tadi sedekah jariah, masya-Allah.